Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam Bitcoin dah pun naik sampai 30k. So seperti yang kita jangkakan, kita ada beberapa target di kuartal Bitcoin sebenarnya. Itu ada target di 1 hour, di 4 hours dan juga ada di daily. So nanti kita akan pergikan through time frame 1 hour, 4 hours dan daily sebab apa ada yang indicator yang perlu kita delete, ada yang dah complete, ada yang kuartal tak valid untuk kita monitor. So nanti tu akan sharekan di chat. Dan untuk kita tengok kuartal fear index punya, fear index dah lama tak tengok, nanti kita akan tengok juga fear index. So tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di 1.2 trilion. So selama dah hampir 2 bulan kita berada di 1.1 trilion. Now kita berada di 1.2 trilion. Berlaku peningkatan yang hampir 100 bilion. Dan BTC volume naik 45%. Semalam hanyalah 45% 45 bilion. Semalam hanyalah 35 bilion ya, peningkatan hampir dalam 10 bilion. BTC dominan terus melakukan peningkatan daripada 46 ke 47.4. Ethereum masih lagi sama semalam 18.5. So ini kenaikan semalam adalah more dalam Bitcoin. So untuk dalam summary pergerakan semalam, total market increase banyak 1.10% dengan volume increase 14% dan BTC dominant increase hampir 0.5%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 30.281. So harga tertinggi semalam yang nampak adalah almost 31. Nanti kita tengok kan di chart berapa harga tinggi malam. Kemudian untuk dalam tempoh 24 hours Bitcoin naik untuk semalam 2.14. Apapun kita masih ada lagi dalam 1 jam untuk candle daily semalam close. So apapun boleh berlaku, mungkin berlaku lagi, kita akan tengok kan. Tapi dengan current kuartal momentum di RSI yang tengok, momentum untuk naik itu dah kata weak. Tu pergerakan untuk naik itu dah tak berapa nak ada. Hanya volume saja yang boleh push price lagi naik atas. So di Ethereum 1.8, semalam 1.9, drop sikit 0.80%. Lain-lain altcoin kita tengok ada tak yang efek, sebab Bitcoin melakukan kenaikan sampai ke 30k. Kita tengok ada tak altcoin yang efek. BNB 2.46%, Cardano 1.46 saja, Dogecoin mati, tak ada perubahan. Solana 10-11%, tu Solana 23, kita ada target dalam 25, tu tak sampai lagi Solana. Kemudian lain-lain coin semua tak ada banyak berlaku perubahan, hanya macam juga kan. Dominan peningkatan untuk minggu ni adalah di dalam Bitcoin, sebab tu kita tengok hanyalah pergerakan massive yang berlaku hanyalah di Bitcoin. Altcoin lain tak banyak berlaku perubahan sangat, hanya normal saja pergerakan. So let's go kita pergi ke chart. Sebelum kita tengok fear index lama dah kita tak tengok. Tahun ni yang first time tu tengok. So untuk index kita berada di 64. So ni je lah, kita tak nak buy masa orang tengah kata FOMO buy ataupun untuk long term tak ada masalah. Tapi kalau nak tengok jaga punya position, nak buy je kita nak jaga, kita nak buy je dan position tu terus dalam profit. So kalau untuk current time maksud bagi Zul adalah tak cantik untuk kita buy. Apa price baru saja breakout. So apa yang perlu tunggu adalah kita perlu tunggu retest ataupun kita tunggu untuk price tu di support, barulah kita buy. So nanti kita akan tunjukkan kuartal support dan resistance di Bitcoin. So inilah di kita chat Bitcoin. So currently di Bitcoin ni, inilah chart di 1 hour. Sebelum di 1 hour kita akan pergi dulu di 4 hours. Di 4 hours kita ada monitor yang ni maknanya. Di 4 hours tu ada monitor, sebelum ni kita ada monitor 2 pattern, iaitu kita pattern ni wish ini untuk price menjadikan sekiranya price tu breakout atas ni. So ini secara automatiknya wish ini secara automatik ni unvalid. So ini kita tak boleh monitor dah. So ini kita boleh delete yang ni. Delete ini, price target ini pun delete. So price target delete. So currently kita hanya monitor pergerakan price target ni, iaitu pada point of breakout yang ni, iaitu kita ambil hanya kat sini aja. Low ini to high ini, point of breakout kita nampak, dan dari sini point of breakout. So ini price menuju mana? Price adalah menuju all dalam 31.5. 31.5 ada apa? So 31.5 kalau kita letak garisan ni, price itu betul-betul berada di kawasan ni, puncak ni. So ini ada logik untuk price berlaku kenaikan, menjadikan dalam range ini adalah Bitcoin ada 32.26 adalah normal untuk berlaku sideways. Sekiranya break 32 baru kita akan nampak ke kawasan 50. So tu nanti tu akan pergi yang detail. So first itu kena nak delete kan. Kemudian di 1 hour. So 1 hour apa yang tengokkan? So ingat 1 hour kita ada monitor support dan resistance. Seperti mana tu cakapkan sebelum ni, sekiranya break box resistance ni kita akan target 1.6 di 1 hour. So kita tengok 1.6 ni dah complete je swing low ini, swing high ini to last high last low,
kita tengok price breakout kita punya Fibonacci dan price target kita 1.6, dah pun sampai 1.6. Nanti kita akan zoom in. So kita nampak price kita dah pun sampai 1.6 iaitu 30.3. So harga tertinggi semalam ikutkan sini 30.5, kita boleh katakan 30.6k. So harga tertinggi semalam untuk price. So adakah boleh naik lagi ni? Ada lagi yang nampak momentum untuk di 1 hour. Untuk current time kita tengok RSI. So RSI berada sedikit dah cooling down dan stock RSI berada oversold. So untuk 1 hour masih ada pressure untuk naik sampai mana, bergantung. Kalau volume tinggi boleh naik lagi. Sebab apa, di 4 hours kita masih ada lagi target. Ataupun ikutkan di 1 hour, normally bila berada di 1.6 dengan condition 1 hour 4 hours daily yang momentum semua dah kata dah weak. So apa yang boleh berlaku adalah kita nampak di aku kata Bitcoin juga adalah high low di RSI. So meaning adalah bearish pattern. So expected untuk Bitcoin possible akan drop sedikit untuk retest ke kawasan ni sebelum another momentum untuk naik. So itu yang possible boleh berlaku di 1 hour yang kita nampakkan. Sebab dia cakapkan untuk current time bukanlah masa untuk buy. Kita biarkan dulu, kita akan tunggu sebarang support nanti barulah kita akan buy. At least dapat support di 1 hour pun dah cukup. Kali di 1 hour pun bukan berada support, berada di kawasan resistance dan berada di kawasan price target. So untuk ini macam mana? So ini RS. Untuk yang ni kita boleh, yang ni tak perlu kita monitor. Yang ini pun dah complete, tak perlu kita monitor. Tak, ini pun tak perlu monitor. Yang ini pun currently 1 hour, ini pun tak perlu monitor. So apa yang kita nak tengok currently adalah kita nak draw satu trend line. Yang ini tu kita akan draw satu trend line dan kita akan monitor untuk trend line ni. So kira price untuk tengok ada sebarang untuk failing untuk naik atas ataupun betul breakout di trend line ni, ada possible price akan drop balik lagi below ke bawah ataupun return balik dalam 26. So ini trend line yang kita nak monitor di 1 hour. So current time kita akan biar dulu ini. So untuk short term kita boleh kita ada tengok last low, last high. So last low kita ada yang ni, consider kita ada moment break kat sini dan high kita kat sini. So apa yang boleh berlaku, lagi kecil boleh je nak monitor. Lagi kecil kalau ikutkan swing low ini to swing high ni kita berada di kawasan support. So sekarang ni berada di minor support. Adakah boleh push back? Yes, ada boleh lagi. Tapi untuk ni terlampau minor ingat, kalau ikutkan ni dah lebih ke 5 minit, 15 minit. So kita tak monitor yang ni. So apa yang tu nak tengok adalah price return daripada last high, last low. So last low consider yang ni, swing low ini to swing high ini. So meaning kita nak tengok price itu, sekiranya price tu return balik dalam kawasan support ini, so meaning kita akan nampak satu opportunity untuk Bitcoin another push up. So meaning ini adalah support di 1 hour yang kita nak tengok dia drop sebelum berlaku kenaikan. So meaning consider ini breakout, retest dan kita baru buy kat kawasan ni, dan masa tu insyaAllah kita akan nampak RSI oversold atau RSI oversold untuk di 1 hour. So boleh ambil opportunity untuk short term, untuk buy dan expect untuk right price more ke atas. So itu untuk di 1 hour. So kita akan biarkan kat sini. Kita akan delete yang ni, kita akan tengok cara monitor support ni. So kita pergi ke 4 hours pula. Tu 4 hours. So nanti yang ni tu tak nak tengok dekat sini banyak. Tu nak tengok setting. Nak tengok 1 hour saja, kita tengok di 1 hour. Okey. So meaning kita box itu kita akan nampak hanyalah di 1 hour saja. So di 4 hours apa nak tengok? 4 hours still lagi sama, kita akan monitor pergerakan ni, iaitu point breakout ni. So ada dua target ni. Yang paling simple lah ni, point breakout ni. Nampak price target ni, itu yang price target yang pertama, iaitu almost kuasa kebelikan 32, menunjukkan kita ada target dalam kawasan ni 32k. So yang tu jangkakan, so price ini boleh sampai 30. So ada boleh sampai ni, tengok dulu sebab apa 4 hours. Kita tengok RSI juga 4 hours, RSI dah pun berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So sebaik saja kita tengok kuarter dead cross di RSI dan stock RSI, itulah kita akan nampak kuarter price mula drop, iaitu kita nak tengok dengan momentum kali lah kata dah weak, RSI dan untuk RSI pun dah berada overbought. So apa yang kita jangkakan untuk di 4 hours adalah breakout retest. So retest untuk di 4 hours align dengan kita punya di 1 hour tadi untuk return balik kawasan support, breakout retest sebelum journey untuk price target sampai almost kita punya target ni dalam 31.7, ataupun kita punya almost kita kata maksimum sikit dalam 30.2. So itu yang kita nak tengokkan untuk di Bitcoin di 4 hours. So kali kita akan monitor pergerakan ni untuk price target di kawasan ni, ataupun yang untuk lagi ekstrim ataupun sebarang movement yang lagi ekstrim, kita boleh ambil low ni to high ini, point of breakout ni, possible price boleh sampai 34, 35. So ada apa 34, 35 ataupun almost 36. Kenapa ada kami nanti kita akan tengok kan, tak silap tu kita ada
bearish, bukan bearish, kita ada bullish gap. So kita ingat gap kita ada di kawasan 2, kita ada 32 dan 34. So ingat kita ada gap ni. Pertama kali gap bullish yang pertama ni kita dah touch, iaitu 28. Kita bullish gap, dan kita ada bullish gap di kawasan ni 35.3 ke 34. So align dengan kawasan 36. So price boleh sampai. So untuk price sampai kawasan ni kita perlu breakout 32 ni. So step by step. So meaning untuk pergerakan Bitcoin sebenarnya amat bullish, dan kita nampak price pergerakan Bitcoin adalah more kepada naik. Cumanya untuk buy currently, untuk short term tak cantik. Tapi kalau anda fikir nak buy current time, current price, lepas tu nak tengok aku kata untuk holding untuk long term, tak salah. Tapi beware, kalau anda buy kawasan ni, price boleh drop sebelum berlaku kenaikan. So untuk Zul dah buy ada di bawah ni, iaitu Bitcoin Cardano. Last month tu buy Cardano pun dah 40 sen dah. Untuk semalam tadi tengok. So currently Zul hanya enjoy profit. Sekiranya Zul dapat balik position yang cantik, nanti barulah Zul akan DCA balik. So bulan ni mungkin kita holding sikit, mungkin lama sikit sampai CPI data, iaitu 12 hari bulan tak silap Zul. So baru kita dapat CPI data, dan masa tu mungkin kita akan tengok ada sedikit correction. Dengan dolar melakukan kenaikan, aset sikit jatuh, dan jatuh tu adalah consider jatuh kawasan support yang kita tengok. Untuk di 1 hour kawasan support, di 4 hours berada di untuk breakout retest. So itulah position yang tu nak tengok kali untuk sikit cooling down untuk price sebelum ada momentum naik atas. So inilah untuk di 4 hours. So kita akan tengokkan momentum ni di 4 hours. Kemudian di daily kita nak tengokkan apa? Di daily sama juga. Di daily currently RSI dah pun berada overbought. Stock RSI yes ada sedikit lagi momentum, tapi dah tak tinggal banyak mana. So meaning masih ada opportunity sedikit lagi untuk naik atas. So untuk hari ni maknanya kita tengok candle daily akan semalam dah dapat confirmation breakout 28. So meaning ini adalah confirmation untuk kita pergi ke 32. Dan kita ada price target early dalam 31.5 dan 36. So boleh berlaku. So meaning kita jagakan untuk currently price akan attack di kawasan 32. So sebelum ni, apa yang good position ni inilah amat bullish sideways dalam kawasan ni, bullish untuk Bitcoin. Sama juga kawasan ni sideways masa bearish market tu, sideways yang bearish untuk expected price continue to drop bawah. So sama juga kat ni expectation untuk ini adalah price akan buat another pattern yang lebih besar, possible dia akan sedikit sideways dalam kawasan ni dan buat another bullish pattern yang lebih besar untuk price push price ke lebih ke atas untuk breakout kita punya 32, iaitu price untuk kita berada 36, dan 36 tu ada align dengan kawasan trendline ini. So ini yang boleh berlaku, kita tengokkan. So apapun tu bullish untuk Bitcoin untuk melakukan lebih kenaikan. So untuk position tu cuma tak buy sebab apa, tak cantik berdasarkan RSI. Even di daily pun stock RSI dan RSI dah berada overbought. Yang kita nak ialah RSI berada di oversold dan stock RSI berada oversold, masuklah kita buy. So sama ada price tu break 32, drop balik 28. Kalau itu berlaku, baru kita akan nampak oversold di daily, dan baru kita akan buy. Sebab apa, masa kita buy tu adalah position tu kita buy saja akan terus dalam profit, dan price tu akan buat menuju ke atas. Sebab apa, untuk tahun ni dengan belum ada confirmation lagi. Confirmation dah ada pun, iaitu di daily dah breakout 28. So bila breakout 28 ni, kini ni dah punya support. So meaning untuk tahun ni kita dah nampak opportunity untuk price attack kita punya major resistance daripada harga tertinggi tu, higher high, higher low, higher high dan lower low. Nak kita expect ada Fibonacci di kawasan 48. Kenapa trend kuartal yang ni penting? Ini adalah kita punya target untuk all time high baru tahun 25. You swing high ini to swing low, kita ada resistance. So meaning kita akan dapat price sekiranya tahun ni kita dapat price sampai hit 50k, kemudian kita drop balik. Drop itu nanti kita akan dapat swing low, swing high ni dapat support, dan support yang inilah nanti kita nak all in target. Apa yang ada dalam modal, inilah kita consider price untuk all in sebelum dia breakout trendline. Dan breakout trendline ni insyaAllah kita akan dapat buran kita tahun 25. So tahun 23 kita akan dapat aku kata major resistance. Tahun 23 kita akan dapatkan major resistance. Berlaku rejection. Tahun 2024 adalah tahun last untuk membeli sebelum tahun 25 kita berlaku buran. So meaning kita masih lagi on track, dan price masih lagi buat pergerakan yang aku kata ongoing ataupun on track kita punya target. Siapa yang follow tu lama, dia tahu dah sudah ulang banyak kali pergerakan ni. So ini kan on track pergerakan, cuma kita tengok momentum ada tak. So momentum confirmation break major resistance kita dah jadi tu. Currently ini resistance dah menjadi major support. So dia dah betul support, kita akan tukar color. So currently dah jadi support. Kita akan monitor kan, kita tengok adakah dapat bertahan. Tu kita akan tengok currently 4 hours di daily semua dah overbought. Kuartal fear index pun dah berada di grid. So meaning kita biarkan saja, kita akan tunggu retest untuk Bitcoin
sebelum kita buat another buying. So now currently kita enjoy saja profit. Berapa nak profit biarkan saja. Kita akan enjoy profit dan next drop kita akan buy untuk di Bitcoin dan juga altcoin. So itulah untuk di Bitcoin. So next go kita pergi ke coin lain juga. Sebelum tu nak pergi ke Cardano dulu. Sebab apa semalam Cardano nampak 40 sen. So Cardano dah sampai almost 41 dan berlaku reaction. So Cardano maknanya dah ikutkan dia dah trigger satu bullish yang ni. Untuk price target ini, untuk breakout yang channel ini maknanya dah price target untuk sampai ke 49.50. So ada price target. So another break yang ini, almost break kita punya aku kata inverse and shoulder untuk Cardano. So Cardano amat bullish maknanya, tengok ni. So expected untuk breakout yang ni akan leak price first, kita akan 50 dan kita akan pergi ke 60. So 50 sen, 60 sen adalah next target untuk Cardano. So siapa-siapa nak buy kawasan ni, sarankan boleh buy dah untuk long term. Sebab apa dah trigger kawasan ni. Another confirmation, another momentum naik untuk di Cardano adalah price breakout ni. So untuk Cardano di, nanti kita akan tengokkan sikit di daily. Di daily untuk Cardano RSI. So RSI masih berada below, so RSI below, so masih bagi ada momentum untuk naik. So insyaAllah kita akan dapat breakout untuk yang ni dan another confirmation. Tadi kita dah dapat confirmation untuk channel, almost dapat confirmation untuk wedge, aku kata inverse and shoulder, another confirmation juga dalam 43. So minit untuk Cardano, siapa-siapa nak buy untuk current time pun tak masalah, boleh saja. Dan sekiranya berlaku reaction tu normal, kita ada support kawasan ni. So sekiranya ikut yang ni, Fibonacci ni tu akan tengok Fibonacci. Swing high ini to swing low ini, price dah pun breakout kita punya board resistance. So board resistance ni dah pun breakout. So ini price target adalah mana? Iaitu kita macam tahu kita 1.6 kita sama align dengan price kita punya, iaitu price target channel, iaitu berada di 1.6 dalam 49.50 sen. So ini siapa nak buy kawan ni boleh buy. InsyaAllah Zul pun nampak nak buy dekat kuartal matik sikit ni, nampak macam menarik untuk buy. InsyaAllah Zul akan buy sikit matik. Matik pula Cardano untuk reducekan punya average. So insyaAllah Zul akan buy hari ni dan Zul akan maklumkan anda dalam Discord channel nanti. So itu untuk di Cardano. Kemudian let's go kita pergi ke ruangan komen. So let's malam. Salam Ramadan Zul. Nak pendapat Zul pasal China Narrative Coin. So China Narrative Coin ni macam kan Zul ada satu invest untuk China Narrative Coin, itu kawasan VeChain. So VeChain ni kata yang famous dulu lah masa-masa untuk tengok China menggunakan platform VeChain. Sebab tu Zul ada invest di VeChain. So lain-lain info tu Zul tak dapat lagi, tapi untuk current time yang Zul pegang adalah VeChain. So kita akan tengok sikit. Contoh kita akan tengok di VeChain apa yang berlaku, ada tak efek kalau VeChain melakukan kenaikan. So meaning VeChain. So VeChain ikutkan untuk long term, price dah breakout kuartal channel ni. Kemudian price berada di support. So siapa nak kuartal all in VeChain, now adalah good time sebelum another push price ke atas. So untuk all in untuk VeChain dah ada 2000, average tu tinggi sikit dalam 8 sen. Yes, 8 sen. So another 8000 coin untuk buy untuk VeChain, dan expected ni adalah kuartal untuk long term adalah good untuk long term untuk VeChain. So narrative untuk China coin tu tak pasti ada coin baru tu tak alert lagi. Tapi kalau berdasarkan untuk yang lama, VeChain adalah kuartal platform antara yang betul boleh digunakan. So itulah untuk VeChain. Kemudian next, so tolong tengokkan coin SLCL USDT. Alright, Social Zul ada nampak di KuCoin. Zul tak pasti, Zul tak pernah buat review lagi. So pergi di daily. Di daily harga coin ni dah drop. Okay, dah call dia rug pull maknanya. Harga opening. So harga opening dekat kawasan ni 50 sen. Harga opening kalau kat KuCoin harga 50 sen. Drop rug pull dan tak pernah digimik. So coin macam ni Zul sarankan, aku kata bahaya, high risk untuk investment. Tapi anda kaji macam mana, sebab price ni consider dah buat consider dah tapak dah. Dan kita tengok untuk di daily, kita akan tengok daily RSI oversold, stock RSI oversold yang pertama. Kemudian nampak price ni sideways saja, dan currently price pun sampai kawasan sama juga, oversold dan oversold. So ada tak momentum yang naik? Sebelum ni ada je naik tapi fail untuk breakout atas. So meaning untuk confirmation yang pertama kita tengok. So yes, kalau nak invest, consider daily, inilah masanya. Oversold, tapi adakah price ni boleh regain atas? So first kali kita ada satu key level kita yang ni nampak low ni. So low ni nampak kita satu attack fail. So ini kita ada consider key level ini dan quarter support yang ini.
So meaning kita kalau sekiranya kita break kawasan ni, another free fall untuk price. Sebab itu kata high risk. Tapi kalau secara technical, RSI dah oversold, stock RSI oversold di daily pula dan price bukan kawasan ni. So opportunity untuk ambil buy di kawasan ni untuk naik atas. Dan untuk naik atas tu tinggi mana? So first quarter key level yang perlu breakout adalah 0.04 sen. Kalau breakout 0.04 sen ni, 0.04 sen ni, meaning price akan ada opportunity untuk terus naik atas. Dan next key level yang dia belum breakout lah, nampak lah yang ini. Ada low ini, ada high ni. So meaning another confirmation. Kemudian ada lagi yang ini. Kemudian next paling tinggi adalah yang ikutkan ni, ada lagi dalam sini. Kemudian yang paling betul adalah 50 sen. Tu takkan nak tunggu 50 sen berikat baru nak buy. So harga dengan murah. Tu minit anda boleh invest kawasan ni. Tapi coin macam ni, chat macam ni amat kata risky. Anda perlu kaji dia punya fundamental. So untuk secara technical, untuk long term dah memang tak ada. Tapi untuk kalau anda nak invest juga, inilah momennya. Tapi make sure anda invest duit yang sepatutnya boleh loss. Dan sekiranya price to bound di kawasan ni, breakout 0.4. So first fight yang dah menang untuk chat ni. So kalau 4 sen dapat breakout, insyaAllah kita boleh journey lagi ke 9 sen. So itulah untuk SLCL. So next comment, thank you untuk review. Thank you juga untuk support. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga mudah-mudahan semua Solana, Unizone naik sampai mana. So Solana dan Uni. So Solana, boleh tengokkan Solana tadi naik berapa? $23. Solana, kita masih lagi tak sampai lagi kita punya target $25 tu. Solana ni bukan ni super farm. Solana. Okay, ini Solana. So Solana kan. Okay, Solana dah pun officially breakout kita punya downtrend. So Solana kita ada falling channel dah pun breakout. Ikutkan ni daily ini bukan di daily semalam. Okay, semalam dah pun berlaku confirmation. So siapa yang ada buy semalam, cantik. So ini kita ada trend line ni. Dengarkan trend line ni putih ni, iaitu trend line punya channel. So dah pun breakout semalam confirmation. So ni siapa yang dapat confirmation ni malam dah buy, tak masalah. Walaupun RSI tu bukan berada overbought, inilah breakout. So sini siapa ada buy di Solana malam, tahniah untuk anda. So currently position ni next buy kat mana? Kita akan biar dulu price pump. Kita akan tengok price akan reaction, possible akan reaction. Rejection nanti kita nampak RSI gambar oversold, stock RSI oversold. Masalah itu untuk buy. So siapa yang dah miss buy kawasan ni, nak jump in boleh. Tapi make sure anda jump in aku kata dengan aku kata mindset, aku kata post price boleh possible drop kawasan ni. Tapi dengan kawasan ni dah bullish untuk long term. Anda kalau anda masuk dengan current price dalam $23 ni, anda perlu ada mindset untuk holding price itu sampai tahun 2025. So untuk short term ada possible dia akan melakukan rejection balik sebelum melakukan kenaikan. So untuk long term tak salah. So ini untuk long term dah breakout bullish untuk di Solana, dan kita ada untuk yang ni. So kenapa kita melakukan rejection sedikit? Sebab apa? Belum breakout. So another breakout untuk channel ni, insyaAllah price akan menuju ke kawasan 34. So mending untuk Solana, siapa-siapa nak buy boleh buy dah untuk ni. Tapi perlu dengan mindset untuk long term, iaitu dengan buy semalam, breakout semalam. So another position buy kalau anda nak tunggu lebih clean adalah tunggu the next sampai mana, dan tunggu rejection. Rejection tu ada possible price sampai ke kawasan target ni dulu dalam $35. Berlaku rejection balik sampai $25. Dan sekiranya berlaku rejection ini, rejection ini perlu kita akan tengok price ini oversold, price berada di support, dan masa itu adalah another moment untuk kita buy heavily untuk another push price ke atas. So siapa nak buy currently boleh, dan next buy kita tunggu another rejection untuk RSI di oversold. So itulah untuk di Solana. Good, siapa tanya Solana, thank you untuk tanya Solana sebab apa Solana pun tu tak ada semalam. So Solana dah pun buat pergerakan uptrend daripada downtrend. So itu untuk Solana. Next coin, tadi Solana first target kita kan dalam kawasan $36, dan kawasan ni nak $36, ataupun kita boleh check juga Fibonacci. Last high, last low, kita ada bought resistance, dan currently bought juga berada di kawasan resistance. Menunjukkan kalau nak buy kawasan ni, possible price boleh return balik kawasan ni. So menunjukkan kalau nak buy kawasan ni, make sure anda mindset untuk tahun 25. Dan price target untuk channel ini dengan 1.6 kita align, iaitu dalam 33 sen. So daripada point ni, siapa yang anda buy kawasan ni, price boleh hit sampai 33 sebelum sebalang rejection untuk letak balik RSI di daily dan kuartal stock RSI daily untuk berada oversold sebelum kita another push up ke atas. So sama ada anda buy kawasan ni, layan profit, dan another drop almost balik dalam 28.35 untuk price another position untuk kita buy untuk another long term. So itulah untuk di Solana.
So next coin tadi adalah untuk Uniswap. Uniswap maknanya tak ada berlaku sebarang movement yang menarik tak Zul, Uniswap. Cuma kita tengok untuk long term dia. Uniswap, mana Uniswap? Unicorn, Uniswap. So price masih lagi berada di kawasan support, iaitu kawasan range untuk anda buy untuk collect asset sebanyak boleh. Sama ada anda nak buy monthly, weekly ataupun all in, ini adalah kawasan yang cantik untuk anda buy sebelum anda push out. Sebab apa? Untuk di Uniswap dah pun breakout kita punya falling channel, dah officially dalam uptrend, dan currently dia dah buat sideway yang kata consider minor channel. Untuk anda breakout yang ni, insyaAllah dia akan baru start untuk pergi ke $8. So kawasan $6 ni adalah consider good untuk anda long term untuk Uniswap. So untuk all in pun bagi Zul dah boleh sebenarnya. Tak ada masalah sebab price berada di kawasan support. So itulah untuk Uniswap. So pergi mana? So pergi mana tu macam kan kalau breakout ni untuk price target pertama adalah di $8, break $8 kita boleh sampai $11. Current time daripada support ini adalah price target adalah menuju kalau berlaku huge pump, expected price akan hit $8 dulu. So itulah untuk di Uniswap. So next coin kita akan tengokkan jangkaan net CPI data yang nak keluar ni Zul. So jangkaan net CPI data, CPI akan terus melakukan CPI data dijangkakan mungkin akan berlaku penurunan. Sebab apa? Kalau tidak memang isu di bank di US tu lagi teruk. So CPI menemukan duduk sebab kan bila CPI drop itu banyak ataupun sikit. So kalau drop tu sikit, meaning kita jangkakan untuk next meeting, Fed meeting, kuartal interest akan terus naikkan. Bila interest naikkan akan berlaku sedikit kuartal high pump untuk di dolar, dan masa tu aset-aset ni akan drop sikit, dan drop itu yang kita nakkan, drop untuk ke kawasan support. So normal dengan kuartal data di aset Bitcoin pun dan aset lain pun dah berada resistant. So resistant tu perlu return di support. So dengan kenaikan CPI ni, data CPI ada possible untuk melakukan kenaikan sedikit strength di dolar. Strength di dolar akan menyebabkan drop di aset, dan drop aset tu yang kita nak untuk kita buy. So kita tengokkan, insyaAllah kita tengokkan data CPI. Harap-harap dapat diurai lah pump. Memang dah berlaku pump. Alhamdulillah, nanti kita tengokkan. Mantap Zul, ada kerja sahur ni. Yes, pada terbaik Zul. Thank you juga untuk komen dan support sini Zul. LDO Zul. LDO. Kita tengokkan LDO. LDO USDT. LDO USDT di Binance. So macam tu pernah review sebelum ni. Kita tengok balik. Harga opening 15 Julai 14 Mei. So di Binance aja. So di Binance ikutkan yang ni, Binance lebih keluar lebih awal daripada di KuCoin. Mei ikutkan di itulah Julai. So kita tengok harga opening adalah kawasan ni, sejak tu dia dah kuartal rug pull dan tak pernah regain balik. So adakah dia boleh naik balik? So pertama kali kita ada satu trendline bearish maknanya yang ini dan ini. So price to breakout ini ada possible price akan another drop ke bawah. Ini lebih mau pada long term. So untuk current time kita tengok, kita boleh monitor kita punya quarter price. Kita tengok last low ini to last high yang ni. Price dah support, dapat bounce cantik. Last high ini to last low ini, price kali berada di support. So meaning ini yang kita perlu monitor. Sebab apa? Price berada di kawasan below harga opening. Yang kita nak tengok ada tak dia akan ada tak lagi another momentum drop bawah. Sekiranya price drop ke kawasan support ni, ada opportunity untuk naik atas. Tapi sekiranya breakout quarter board orange ni, kemudian breakout trendline ni, be prepared untuk another falling down untuk LDO. So adakah nak invest? So kalau nak invest ni, consider sarankan untuk anda tunggu dua confirmation. Ya, sama ada price drop di kawasan ni dan tengok RSI. Kalau RSI oversold dan sold RSI, anda boleh ambil opportunity. Tapi be prepared untuk cut loss sekiranya price tu breakout trendline ni. Untuk naik atas tu amat weak lagi. Seandai kata price ni dapat breakout dan another ikutkan kat sini. Ikutkan sini pun dia buat channel bearish mana? Yang ni. So ni price boleh sampai di kawasan ni, naik kawasan ni, naik kawasan ni. So anda kata dapat boleh breakout balik $4, barulah kita jangkakan price akan ada opportunity untuk naik atas. Tapi kita kalau nak invest $4 baru nak buy. So anda boleh ambil opportunity kat kawasan ni. Dan kalau anda kata make sure invest do expected loss. Sebab apa? Chart ni tak cantik lah untuk long term, untuk current time. Unless price itu berjaya clear balik above $4, barulah kita boleh jangkakan untuk ada opportunity untuk high baru untuk tahun 2025. So inilah untuk di LDO. So semalam ada juga di itu untuk LDO. Semalam ada yang tanya tu pasal Gala, tu termiss semalam. So Gala ni Gala tu ada coin, cuma tak banyak lagi coin ni.
Gala. So Gala 4 sen. So Gala kita tengok untuk long term, Gala dah breakout yang ni. So Gala kita ada support. Mana support ni dalam 3 sen, 2 sen, itu dah jatuh. Dah jatuh ke support dan RSI di daily berada oversold. Siapa yang dapat great buy tu cantik dah dalam positif, tapi untuk long term masih lagi boleh buy. Untuk long term tu sebarang rejection dalam kawasan ni adalah kuartal jackpot. So siapa yang buy kawasan tahniah. So next untuk long term adalah kita tengok price perlu breakout ni. So jangkakan untuk berlaku inverse head and shoulder dekat kawasan ni. So sekiranya anda nak buy, anda boleh buat buy kawasan ni, dan another conversion untuk price attack ke kawasan hampir 1 sen, iaitu price breakout kita triangle putih ni ataupun breakout kita punya inverse and shoulder, price akan trigger untuk pergi ke almost 1 sen. So Gala, consider ini adalah all in target untuk anda. Anda nak buy berapa target, inilah consider untuk position yang paling cantik untuk anda buy sebelum anda ada pump ke atas. So untuk Gala, consider boleh all in dah kawasan ni walaupun anda tak dapat oversold. Tapi all in kawasan ni, anda make sure ada mindset untuk holding price ni sampailah tahun 2025. So 25 baru kita petik. So ini kita akan keep monitoring. Kalau price sampai breakout ni sampai 9 sen dah cantik. Next segi breakout ni kita akan 13 sen, kita akan keep journey. Bila nak keluar profit, kita akan profit kita akan petik tahun 2025. Tahun 2023, tahun 2024 adalah tahun untuk kumpul beli, kumpul aset. Bukan aku kata untuk ambil modal, untuk ambil untung lagi. Kita hanya beli untuk kumpul aset. Target kita adalah tahun 2025 barulah kita petik hasil. So itulah untuk Gala. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So sekiranya anda nak tengok sembarang review, kau anda type saja di ruangan komen di bawah ni. InsyaAllah tu akan review kan. Untuk buat current bulan puasa ni malam tu tak ada buat live. InsyaAllah nanti lepas raya kita akan buat live balik. So sembarang komen anda boleh type di ruangan bawah, dan sekiranya anda nak support channel tu, anda boleh jadi YouTube membership tu dengan klik button join ni. Klik button join, kemudian anda perlu cari ruangan membership dan klik saja ruangan membership ni. Membership ni anda akan nampak selepas anda klik button join, dan nanti dia akan nampak mesej ni. Anda klik saja read more, bawah read more ni akan ada link untuk ke Discord channel. So sembarang pembelian, sembarang update urgent di chat, so akan updatekan dalam Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Selamat puasa. Bye-bye.